pagi dan pagi. Apa kabar Anda semua? Ayo, jom kita teruskan perjalanan hidup kita setiap hari. Hidup perlu diteruskan. Jom. Izinkan Biko share dulu. Sambil tu dengarkan lagu Jalan Panjang. Jalan Panjang ke tajuk dia? Jalan Panjang. Dengar ke? Kuatkan sikit lah. Lupakan kebiasaan buruk meratapi kantong kosong dengan gerak. Waktu kan mengisi bumi dengan emas perak. Rangkai kata baik terbaik jadi benar. Angkat suaraku yang tadinya senyap sampai gelap jadi dua setengah. Pijakan kokoh cahaya benderang dengan kesombongan awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau kebelah buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tu rencana. Jangan bersih ya. Tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang. Kenapa hilang? Apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang. jalanku masih panjang. Garis Panjang je jauh lagi perjalanan. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup dasi dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangkis. Yang lemah akan kuat berganti rubah. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratur saya pertama susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jangan bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. If it's not good yet, then we'll break the end. apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang. jalanku Masih panjang. garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah. Sampai tu boleh stretching juga. Aku belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari mengisi gelap dari dalam hati. Lahir di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, otak-otak tiap membran seli peras. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Menjadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan Takkan hilang. Tekadku takkan hilang. Jalanku Masih panjang. garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Hai. Assalamualaikum. Selamat nonton Biko. Sahabat jangan. Biko share dulu. Sahabat jangan. Kesabaran anda sangat Biko hargai. Terima kasih dah join. Biko akan sharekan dulu. Baru 3. Lagi 7. Apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang. jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Sambil tu boleh Jalanku masih exercise. garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan
Munculnya kemungkinan ku buat kocar kacir sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan udah mari sini, terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi kantong kosong, ringankan gerak. Waktukan mengisi bumi dengan emas perak. Rapi kata baik berbait jadi genap. Angkat semua kaki yang ada senyap sampai gelap jadi luas terang. Pijakan pokok cahaya benderang. Ingat kesombongan awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau pernah buat gerak tak beraturan. Bagi sang mengatur rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib pengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walaupun peluh darah berbanding tangkis, yang lemah akan kuat menjadi rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat, saya pertama susah. Selama tekad membaca harapan tak bisa. Gagal coba lagi, jangan bangkit lagi. Gelap malam Pagi. ganti pagi. So I will try over again and again. If it's not good yet, man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Terakhir di balik sinar lampu, di belakang pangku, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran seli peras. Layaknya semua orang dengan mimpi, Tiga lagi, jap. mana hanya menatap layar TV. Jadi dan kenyataan agak seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku Takkan hilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang. jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, Tekadku takkan hilang. jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Cukup lah. Okey, itulah dia lagu Jalan Panjang. Okey. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua yang menonton Piko. Apa khabar anda semua? Tengah buat apa tu kan? Tengah buat apa tu? Tengah masak, tengah makan, tengah berehat, atau tengah duduk-duduk aja. Okey, boleh kongsikan dekat Piko kalau sudi. Kalau sudi kan, boleh kongsikan dengan Piko apa yang sedang anda lakukan di saat ini. Atau memang korang memang tunggu Piko. Ya Allah, terharunya korang tunggu Piko. Terima kasih banyak. Jangan, Piko nak cari lagu ni. Ting 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 teneneng. Ya, lagu ni. Hai semua yang menonton Piko. Mai. Yang jauh mai dekat, yang dekat mai rapat. Kita meriahkan suasana online. Kan, suasana alam maya kita. Jom.
Hidup perlu diteruskan. Sesulit apapun, sesukar mana pun perjalanan hidup kita, hidup perlu diteruskan. Yeah! Kan, apapun yang berlaku, hidup perlu diteruskan. Okay, untuk siapa yang first time nampak Biko kenalkan diri dulu. Nama saya adalah Afikah Kamal, merupakan leader untuk Biko Emporium, membantu adik-adik girls yang kebosanan kat rumah sekarang ni, tak tahu nak buat apa, buntu, suka apa alam. Mari sini join Kak Biko. Kan, Kak Biko akan bantu korang untuk menjana pendapatan sebanyak RM2,000, membuat sale sebanyak RM2,000 dan adik-adik boleh dapatlah side income, dapatlah duit untuk shopping kan, untuk guna kat Shopee. Untuk shopping kan, kan, treatment. Shopping ada satu treatment untuk wanita kan. Okay, selain tu boleh juga happykan mak ayah sebab kita ada duit sendiri kan. Mak ayah kan akan rasa macam lega. Kalau kita ada duit sendiri tu, mak ayah akan rasa lega. Macam tu lah. Jom. Jom, kita meriahkan suasana online kita. Hidup perlu diteruskan. Walaupun COVID ke, lockdown ke, apa ke, hidup perlu diteruskan. Kan? Kita kena move forward. Okay. Kenapa kena join Kak Biko? Kenapa mesti Kak Biko? Okay, Kak Biko akan kalau semalam siapa yang dah join Kak Biko, semalam Biko dah share background Kak Biko, background Biko kan, macam adik-beradik Biko berapa orang, Biko belajar apa, sekolah Biko, semua Biko dah bagi tahu semalam. Hari ni Biko akan bagi tahu apa yang bestnya kalau join dengan Kak Biko. Kak Biko ni jenis yang seorang yang happy, fun. Sebab Kak Biko ni suka tengok orang tersenyum. Itu adalah KPI Kak Biko. Memang dari dulu Kak Biko memang suka. Biko memang suka sangat tengok orang tersenyum, orang bahagia, orang happy kan. Sebab hidup ni sebenarnya kita kena gembira. Hidup ni kena gembira. Hidup hanya sekali kan. Hidup hanya sekali. Kena gembira. Kena hidup dengan penuh makna. Hidup ni sekali, jadi kita kena hidup dengan penuh makna. Kan. Jangan sedih. Jangan down. Jangan rasa terkurung. Aku burung di dalam sangkar, hidup terkurung. Hatiku susah, ingin aku terbang bebas, berkawan-kawan tinggi di awan. Jangan rasa macam tu kan. Sebab kita memang sebenarnya kita adalah manusia yang bebas. Kebahagiaan tu sebenarnya kita yang kena pilih. Alah-alah Kak Biko dah cerita pasal lagu ni kan. Meh dah Kak Biko share sikit. Dulu kan Kak Biko ni dah pernah terkurung dah lama dah. Sebab tu Kak Biko bila COVID ni, alhamdulillah wa syukurillah, COVID ni Kak Biko tak terkesan sangat, alhamdulillah. Cuma tu lah tak dapat nak bergerak sangat kan. Sebab Kak Biko suka jalan sebenarnya. Kak Biko suka jalan. Yang tu lah yang terkesan dengan Kak Biko kan. Bila tak dapat jalan ni, rasa lain sikit. Okay. Apa tadi? Kisah Kak Biko kan, rasa terkurung. Okay, bahagia tu sebenarnya kita yang pilih. Misi Kak Biko memang, misi Biko adalah untuk membuat orang happy. Misi membuat orang happy kan. Membuat orang gembira, membuat orang tersenyum. Meskipun kita dalam lockdown. Okay. Dulu Kak Biko ingat senyum ni senang tau. Sebab Kak Biko dah biasa senyum kan. Tapi kan bila Kak Biko masuk kat satu proses hub kan. Satu proses orang kata apa? Kita masuk ke lembah ke negativity kan. Kak Biko tak tahu istilah kan. Ke lembah ke negatif tu kan. Baru kau tahu rupanya tak senang rupanya nak senyum ni. Sebab bila kita
Bila kita tak gembira, bila kita tak ceria, kita tak boleh senyum. Bila kita kusut, bila kita serabut, kita tak boleh nak senyum. Rupanya senyum ni pun sebenarnya macam mana? Ada satu simbol sebenarnya. Simbol membuktikan adakah kita benar-benar bahagia, adakah kita benar-benar gembira dengan kehidupan kita. Sebab dulu waktu Kak Piko dalam ke-negativitian tu kan, kau tak tahu apa sebenarnya istilah yang tepat dia. Memang susah rasa nak senyum kan. Walaupun dulu Kak Piko sentiasa tersenyum, sentiasa suka tengok orang senyum kan. Tapi bila kita termasuk ke lembah negatif tu, itulah Piko kata semalam kan, Alhamdulillah COVID ni Piko belajar tentang energy. Motion plus energy equals to money. Kan? Kalau kita tak bergerak, energy pun tak ada, money tak ada. Sebab tu kan, menyambung ke Piko ni kan? Piko dah lompat dah rasa cerita je. Sekejap Okay, macam ni tau. Mungkin ada yang first time dengar tentang energy kan. Macam mana? Tiba-tiba Kak Piko dah cerita pasal energy pula. Mungkin ada yang first time dengar pasal energy. So Kak Piko baru je belajar pasal energy. Kak Piko tak nak terang sebenarnya, tapi nak cerita tapi tak nak terang. Kak Piko dapat ilmu ni alhamdulillah daripada kelas Amazing You. Kelas Amazing You yang dikelola, yang dibuat oleh ESQ. ESQ ni adalah satu syarikat, satu organisasi yang bertapak di Jakarta Selatan. Minta maaf lah kalau Piko punya istilah ni tak berapa tepat. Piko tak reti kan, tapi dia sebenarnya ada dekat Jakarta Selatan. Tapi alhamdulillah waktu Piko join ada satu company ni, founder dia introduce Piko dengan ESQ ni. Alhamdulillah Piko sangat rasa gembira dan seronok bertemu dengan ESQ, sebab banyak benda Piko belajar, banyak ilmu baru yang Piko belajar. And guys, so Piko belajar tentang energy. Waktu tu baru Piko faham kenapa kita ni tak boleh nak senyum. Kenapa kita tiba-tiba rasa down, padahal kita rasa kita dah jaga dah kita punya circle, kita dah jaga kita punya ni. Rupanya energy ni dia something yang tak nampak tapi boleh dirasai. Dan energi ni dia akan sangat bad kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, energi dia tu sangat bad. Sangat bad. Seriously. Memang Kak Piko dapat, ya Allah, masa tu macam memang rasalah terkesan lah dengan kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah, memang energi kita tu drop gila-gila kan. Walaupun sebenarnya kita dah buat kerana Allah, tapi kalau kita duduk dekat orang yang buat bukan kerana Allah, kita akan terkena tempias je tu. Ya Allah, memang tak boleh nak kata kan. Siapa yang tahu, siapa yang faham ilmu ni je yang akan rasa. Memang siapa yang faham ilmu ni je yang akan rasa. And bila kita buat bukan kerana Allah, kita akan efek bukan kita je, tapi seluruh orang sekeliling kita. Anak kita, suami kita, semua orang yang dekat sekeliling kita. Dia boleh merebak selaju-lajunya. Dan kita akan kita akan bertukar menjadi monster. kita akan bertukar jadi monster. Seriously. Sebab tu lah, macam mana nak cakap. Sebab tu Kak Piko macam tiba-tiba kan, tiba-tiba hari ni tiba-tiba cerita pasal energy pula kan. Kan, kita akan bertukar jadi monster. Jadi sebab tu lah kena sentiasa pelihara niat. Kita akan jadi orang yang sangat positif. Kita akan jadi orang yang sangat bahagia dan ceria. Kita akan jadi orang yang berani, bahagia dan ceria. Gitu.
Kan. Tiba kan. Itulah. Kena jaga niat. Kena banyak baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kena banyak baca surah tu. Baca sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Kan. Kak Biko ni cakap untuk diri Kak Biko juga ni. Kan. Apa yang Kak Biko cakap ni untuk diri Kak Biko juga. Kan. Minimum sehari 3 kali. Kita kena saling mengingati sebab manusia ni memang sifat dia mudah lupa. Kan? Okey ke Biko berlawan dengan suara lagu ni? Sebab manusia ni mudah lupa. Kita kena sentiasa baca surah Ikhlas minimum 3 kali sehari. Lepas tu wajib baca surah Al-Kahfi. Kalau kita macam sibuk kan, kalau kita rasa kita tak sempat, kita belum biasakan, buat hari Jumaat. Yang penting hari Jumaat tu. Esok insya-Allah malam ni start kan, malam ni. Hari Jumaat baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 atau ayat ke 100 hingga 110. Itu option dia. Sebab sekarang ni kita punya dugaan adalah rasa kehambaan kita kepada Allah. Tauhid kan. Ujian kita di zaman sekarang adalah tauhid. So kita kena kuatkan ketauhidan kita dengan surah Al-Ikhlas, dengan surah Al-Kahfi. Walaupun untuk adik-adik yang girls kan, walaupun korang tengah datang bulan, korang kena ingat. Macam itulah. Kena ingat. Itulah. Itulah. Kan wanita ni kan dia akan ada dia punya hari maintenance je kan. Hari untuk pembersihan darah-darah dia. Darah dalam badan ni ada hari maintenance dia. Okay, bye. Macam tu lah. Sebenarnya kan Biko ni kan Biko tak suka lah nak cakap sebenarnya. Kalau Biko cakap kan, sebenarnya itu adalah nasihat untuk diri Biko juga. Itulah bila kita orang perempuan ni kan, bila kan kita kan diuji dengan datang bulan. Bila datang bulan ni kadang kita jadi tinggalkan sebanyak amalan kita kan. Sebab jadual kita dah terganggu kan. Jadual kita dah terganggu sebab kita tak solat. Lepas tu nanti kita macam terlupa yang ni. Itulah. Biko sangat suka kalau time menyusukan anak. Kalau Biko lah, ada setengah orang dia cepat datang bulan itu cepat. Kalau Biko lambat kan. Biko sampai dia dah berhenti menyusu baru datang bulan balik. Lepas tu ni untuk gegas ya. Untuk gegas. Lepas tu apa ni? Lepas tu apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan. Jadi kalau pada time kita menyusukan tu kan best sebab kita tak ada datang bulan. So kita hari-hari solat, hari-hari mengaji, hari-hari ni kan. Tapi bila tak solat ni, itulah dia punya challenge. Kita akan tertinggal amalan-amalan kita. Itulah hidup ni kan, kita tak perlukan Allah yang perlu Allah tak perlukan kita. Ya sabar terbalik. Allah tak perlukan kita yang perlukan Allah kan. Allah tak perlukan kita yang perlukan Allah. Macam gitu. So keep on. Semalam pun kan dalam sharing perkongsian founder kepada Mami Hana, banyak sharing dia best juga. Salah satunya kan dia nasihatkan, jomlah aku sharekan dengan korang, dengan anda pendengar yang diredai Allah, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah kan. Sekejap aku tak suka nak bercakap sebenarnya. Tapi dengan bercakap tu kita belajar juga kan.
Okay. Semalam perkongsian daripada founder kepada Mami Hana. Mami Hana tahu Mami Hana yang buat buku elektronik tu, e-book, e-electronic book yang hai, nama saya Mami Hana. Saya akan bantu awak. Kan buku tu. Aku suka buku tu kan. Buku tu anak aku selalu berebut. Kena boleh lagi satu. Okay. Lepas tu kan diorang rupanya dah buat inovatif. Rupanya dah ada yang rechargeable kan. Piko dah beli bateri yang rechargeable. Tapi biasalah kan anak-anak kan, suka buka, suka cabut. Okay. Apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf lah Piko hari ni agak ni sikit lah. Allahumma salli ala Muhammad. Founder Mami Hana malam tadi, ya Allah, banyak dia share. Sangat-sangat best. Dia kata kalau nak berjaya ni, sales dia berapa juta semalam, aku tak tulis pula. Tapi dah juta-juta jugalah sales dia. Mami Hana, founder kepada Mami Hana ni, buku Mami Hana tu, dia cakap, dia lebih kepada kerohanian lah. Dia punya nasihat dia tu. Kan? Dia cakap, kita kena... macam mana? Kita ni kalau bisnes, bos kita adalah Allah. Bos kita adalah Tuhan. Kan? Kalau yang non-Muslim, Tuhan dia lah. Kalau yang Muslim, Allah kan. Bos kita adalah Allah. Jadi setiap hari kita kena berdoa, kena minta dengan Allah untuk dapat apa yang kita nak, untuk achieve kita punya target, untuk achieve kita punya target lah kan, untuk achieve kita punya target. Kena minta setiap hari kena minta. Kena minta setiap hari. Setiap hari. Lepas tu amalkan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar kan. Ini ayat 1000 dinar ni Datuk Wira yang cakap. Sebab kena faham dan hayati ayat 1000 dinar kan. Sebab ayat 1000 dinar ni ayat pergantungan pada Allah. Apa yang datang kat kita tu kan, apa yang datang dunia ni kan, dunia ni penuh dengan misteri, penuh dengan surprise kan, penuh dengan kejutan, penuh dengan keajaiban. Apa yang datang kat kita tu kan adalah untuk ingatkan kita. Sebab dulu Piko memang selalu amal ayat 1000 dinar ni. Tapi bila makin sibuk Piko lupa pula. Okay, ni maksud dia. Maksud ayat 1000 dinar ni kan, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya akan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya akan diberikannya. Ini maksud dia ke? Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya akan diberikannya kelapangan, ini jalan keluar, dan diberikannya rezeki yang tak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dicukupkannya keperluannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala kehendaknya, segala ketentuannya itu pun telah ditetapkan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah. Peringatan ni lama dah tinggal lah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Okay. Setiap kesulitan yang kita hadapi tu tandanya Allah sedang merindukan kita. Allah sedang cemburu dengan kita yang tidak mencari dirinya, kan. Allah sedang cemburu kita jauh dari dia. Itulah. Okay. Itulah semalam sharing dia. Ni apa... Ni ada campuran dari Datuk Ira jugalah. So, Piko campur je lah. Okay. Founder Mobil Hana dengan Datuk Ira, dia cakap setiap hari tau. Setiap hari kita kena minta dengan Allah. Sebab kalau kita berbisnes ni, bos kita adalah Allah. Sebab itulah Piko nak berbisnes. Kenapa Piko nak berbisnes? Sebab Piko dulu niat dalam hati Piko. Sebab siapa yang pernah bekerja, dia akan tahu macam mana perasaan dia kalau kita kerja bawah orang, kan. Macam mana kita dikulikan, macam mana orang tak peduli dengan kita, orang tak ambil kisah pasal kita, janji kita buat kerja, kan. Macam itulah. Kan. So, Piko memang Piko bertekad dalam hati Piko nak berniaga sebab Piko nak minta duit dari Allah je, kan. Piko cakap, ya Allah, aku nak minta duit dengan kau je, aku tak nak minta dengan orang lain, kan. Termasuk suami sendiri. Lepas tu dia kata dalam sharing juga kena amalkan ayat 1000 dinar. Pegang dan hayati. Dulu memang Alhamdulillah, dulu kan Piko, siapa yang ajar Piko? Mak Piko kot ajar. Dulu kan ada satu kisah ni macam ni tau. Kisah dia ada kisah tu Piko tak ingat, tapi Piko ingat kisah dia tu macam ada orang ni dia naik kapal ke apa, kan. Dulu kan transport adalah kapal, kan. Lepas tu dia naik kapal. Lepas tu kan kapal tu dilanda badai. Jadi kapal itu terombang ambing kan. Kan. Lepas tu bila baca ayat 1000 dinar ni, badai tu hilang. Piko ingat, itu apa yang Piko ingat lah. Piko tak ingat story yang real dia, tapi tu apa yang dalam memori Piko, yang diceritakan oleh mak Piko kalau Piko tak salah. So, mak Piko suka bercerita pasal kisah Nabi, kisah-kisah yang macam tu lah. Mak Piko dia suka. Tu adalah satu yang Alhamdulillah Piko rasa sangat bersyukur. So mak Piko selalu cerita benda-benda yang macam tu. Walaupun Piko gunakan walaupun kadang-kadang Piko gunakan apa yang dia cerita tu untuk lawan balik, astaghfirullahaladzim. Tapi itulah sebenarnya yang menjadikan diri Piko, kan. Mak Piko rajin cerita yang macam tu. Macam tu lah. Tapi bateri pula. Sebab tu kan, apa yang datang kat kita ni sebenarnya semuanya yang datang kat kita semua adalah dari Allah. Dari Allah, kan. Itulah Piko dah lupa dah ayat 1000 dinar ni. Tak, bukan lupa apa, lupa nak amal tu, kan. Nak amal tu. Okay, lepas tu Datuk Ira dalam sharing tu juga dia kata kita kena, kalau kita yang newbie, yang baru-baru nak start, yang tak ada income apa semua ni, kan, yang baru nak start business, kita kena fokus dekat sales. Sebab sales ni ibarat oksigen, kan. Sales ibarat oksigen. Tak ada sales, tak bernyawa lah kita, kan. Itulah. Lepas tu kena sentiasa fokus barang yang kita kena fokus dengan barang-barang yang murah tapi berkualiti. Murah tapi berkualiti. Antara contohnya
kelas Datuk Ira dengan kelas ESQ. Sekarang ada banyak yang free. Sekarang pun tengah berlangsung setiap, kalau dengan ESQ sekarang tengah berlangsung setiap hari pukul 5 petang dan pukul malam pukul 8.30 macam tu. Malam pukul 8.30 malam ada kelas free. Korang boleh join. Korang boleh join kelas ni totally free. Ini kalau dari ESQ. ESQ ni dia banyak kepada character building, dia banyak interpersonal skill, dia banyak skill yang dalaman punya. Kalau Datuk Ira pula, dia adalah lebih kepada more on sales and more on business lah. Datuk Ira sekarang tengah berlangsung satu program, nama dia bootcamp business macam tu lah, bootcamp. Setiap hari sampai hari InsyaAllah sampai hari Ahad ni kot. Kalau termasuk dalam program Zero Cost Marketing nanti InsyaAllah ada kelas free. Tapi yang sekarang ni tinggal lagi 4 hari. Tapi korang boleh join. Masih boleh join. Available lagi. Boleh tengok dekat Telegram Azizan Osman Official. Boleh tengok. Information semua ada kat situ. Kan? Boleh register pun free. Semua free. Belajar cara marketing, pasal business, cara nak survive dalam lockdown 3.0 ni. Tu antara contoh murah dan berkualiti. Sangat berkualiti. Kan? ESQ dengan Richwork sekarang tengah buat amal kan, amal jariah yang totally free. Kita boleh join, kita boleh ambil ilmu-ilmu ni kan secara percuma. Kalau ESQ setiap hari dekat FB page Ari Ginanjar Agustian, gurunda tercinta kita. Tu dekat ni. Boleh search lah Ari Ginanjar Agustian. Kalau ESQ, dia punya page, dia punya program tu dekat page Ari Ginanjar, page FB Ari Ginanjar Agustin. Setiap hari pukul 5 petang dan 8.30 malam. Ada 2 session. Kita boleh belajar banyak benda dalam tu. Belajar menjadi wanita yang miracle, yang boleh menarik miracle. Boleh belajar pasal public speaking. Boleh belajar tentang jaga anak. Boleh banyak benda, banyak dalam tu. Banyak. Lebih kepada dalaman. ESQ ni lebih kepada dalaman. Kalau Richwork pula, korang boleh tengok dekat sekarang tengah berlangsung Richwork Bootcamp entah Lockdown 3.0. Kan? Bootcamp. Minta maaf lah. Memori Biko macam ni lah kan. Okay, Richwork. Boleh tengok dekat Telegram Azizan Osman Official. Boleh search. Sedang berlangsung. Ada ulangan, ada sesi ulangan. Sebenarnya dia berlangsung 14 hari. Lepas tu yang dah berlangsung sebanyak hari ni berapa bulan? Hari ni 10. Okey, dah berlangsung 9 hari. So, yang 9 hari tu dia tengah ni ulang tayang. Tengah ulang tayang pukul 9 sampai pukul 12 dan pukul 2 sampai pukul 5. Pukul 2 sampai pukul 2, 3, 4. Lebih kurang macam tu lah. 2 sampai 5 macam tu lah. Lepas tu kalau pukul 5, dari pukul 5 sampai pukul 6 lebih, itu dekat ESQ. Kan. Telegram Azizan Osman. Kan. Untuk adik-adik Iko yang tengah kebosanan, Azizan Osman Official. Official. Macam tu gaya je dia. Korang search lah. Boleh tengok. Kan, dia sedang berlangsung
totally free. Kalau ikutkan kan, diorang apa tu? Nak jumpa orang-orang hebat ni bukan senang. Bukan senang nak jumpa orang hebat. Sebab diorang semua ada komitmen, diorang semua ada tanggungjawab diorang. Diorang semua ada yelah, orang bekerja kan sibuk kan sepatutnya. Tapi mereka yang hebat ni meluangkan masa untuk kita yang tengah lockdown, yang tengah kebosanan, kemurungan, kestresan ni, untuk gembira, untuk tambah ilmu secara percuma. Ilmu-ilmu yang mahal secara percuma. Boleh tengok kalau dengan ESQ lebih kepada dalaman, lebih kepada skill, soft skill, kan, lebih kepada skill, soft skill, inner, pasal dalaman-dalaman kan. Boleh cari ESQ dekat FB page Guru Data Cinta kita, Ari Najah Agustin. Lepas tu, kalau nak tahu pasal bisnes kan, boleh tengok dekat Telegram Azizan Osman Official. Boleh tengok dalam tu. Boleh tengok maklumat apa semua ada dalam tu, complete. Kan. Okay. Itulah Piko nak tolong adik-adik Kak Piko ni kan. Kak Piko pun still masuk dalam kelas kan. Masuk dalam kelas untuk belajar. Sebab dengan kita belajarlah, fikiran kita akan jadi lapang. Dengan kita belajarlah, kita akan lebih bersemangat. Kita akan lebih bahagia dan ceria. Gitu, itu tips dia sebenarnya. Jadilah pencinta ilmu. Sebab ilmu ni dia adalah makanan sebenarnya. Dia adalah satu makanan yang sebenarnya sangat penting, tapi kita tak nampak. Dia adalah makanan roh kita. Makanan untuk kita bersemangat. Macam mana Kak Piko boleh bersemangat dan ceria setiap hari? Sebab Kak Piko makan ilmu ni. Kak Piko makan ilmu ni. Itulah dia makanan semangat. Makanan semangat. Faham ke kan kalau makanan semangat ni? Macam itulah. Sebab Kak Piko sentiasa keep on jadi pencinta ilmu. Keep on jadi apa tu? Knowledge hunger. Knowledge hunger. Macam tu. Barulah Kak Piko boleh maintain macam ni untuk sentiasa high energy, sentiasa ceria. Kan. Baru boleh sentiasa tersenyum. Macam tu. Kan. Kalau kita tak belajar, memang kita akan rasa down, murung. Kan. Lebih-lebih lagi sekarang lockdown kan. Tapi walaupun lockdown, apa yang membuatkan Kak Piko tak terkesan sangat adalah dengan Kak Piko cari ilmu-ilmu ni kan. Ilmu yang murah tapi berkualiti. Sangat berkualiti kan. Sangat berkualiti. Sekarang ni tengah free kan. Tengah free. Rugi weh kalau tak join. Serius. Rugi sangat kalau siapa yang tak join. Kan. Join. Banyak benda belajar. Banyak sangat ilmu dia. Ilmu orang-orang hebat kan. Okay. Itulah antara tips-tips dia kan semalam. Antara tips-tips dia adalah kita ni kalau nak berniaga kan, bos kita adalah Tuhan kita. Bos kita adalah Allah yang menciptakan kita. Dan kena keep on cari ilmu, top up ilmu kan. Cari ilmu, top up ilmu. Dekatkan diri dengan orang-orang yang hebat. Dekatkan diri dengan orang-orang yang dah berjaya. Macam gitu. Kan. Siapa nak join Kak Piko? Sebelum ni banyak yang approach Kak Piko, tapi diorang tak nak buat bisnes dengan Kak Piko. So kalau tak nak buat bisnes, kita punya macam mana? Kita tak dapat nak rapat sangat. Kalau kita buat benda yang bersama-sama, kita akan lebih mudah, kita akan lebih rapat kan. Macam contoh macam kita kat dalam satu sekolah, kalau kita duduk dalam satu kelas tu baru kita akan rapat gila kan. Bila kita duduk dalam satu kelas. Walaupun kita duduk dalam satu sekolah, tapi kalau kita tak duduk dalam satu kelas, kita macam still macam rasa jauh kan. Rasa jauh. Sebab tu lah Kak Piko ajak sama-sama kita buat bisnes sama-sama Kak Piko. Untuk kita menempuh hidup ni bersama-sama. Orang kata ada geng lah. Ada geng. Geng yang positif. Geng yang bersemangat. Geng yang memahami kan. Geng yang bukan jenis pandang sales je. Gitu kan. Sebab banyak lah Piko tengok dan Piko pernah alami kan. Banyak orang yang macam fokus sales je kan. Tapi sebenarnya
perasaan pun kena fikir juga kan. Perasaan orang pun kena fikir juga. Macam itu. Sebab kita manusia ada perasaan. Macam itulah. Kan. Tapi itulah, tapi kalau macam korang, kalau itulah kena sama-sama lah. Kalau kita tak bersama-sama, memang tak dapat lah Kak Piko nak guide secara betul-betul kita macam apa, selari kan. Betul-betul kita berlari bersama, gembira bersama, nangis bersama, macam gitu. Kena buat sale sama dengan Piko lah. Kalau tak buat sale sama dengan Piko still macam, kita still macam ada gap jugalah. Macam itu. Kan, kalau nak betul-betul tak ada gap dengan Kak Piko, kita kena buat bisnes sama-sama kan. Kita kena jadi, kita kena unite jadi satu grup. Gitu, jadi satu grup. Kak Piko sekarang bisnes ni Golden Salted Egg Peri Ajaib. Daripada company Krok My. Oh my. Sedap sangat. Macam gitu. Bila kita buat benda yang sama-sama, baru kita buat senang nak close, maksudnya senang rapat lah, senang kan. Sebab apa-apa yang kita tak faham, sama. Kita punya ni sama kan. Sama apa yang kita tak faham, apa yang kita nak tahu, dia sama. Kalau macam ramai yang approach Kak Piko, tapi dia ada bisnes sendiri kan. Bukan Kak Piko tak layan, Kak Piko layan je, tapi kita takkan rasa rapat tu lah. Sebab kita punya motif tu tak sama kan. Motif kita tak sama, tujuan kita tak sama. Bila tujuan kita sama, motif kita sama, kan, masalah kita sama, masalah nak jual PES semua kan. So dia akan lebih rapat, kan. Kadang-kadang kan ada macam ramai lah orang macam nak berkawan dengan Kak Piko, tapi at the end dia tak rasa rapat sangat. Yelah sebab niche kita lain, kita punya ni lain kan. Kalau kita sama, dia akan lebih rapat, InsyaAllah kan. Tapi kalau siapa yang WhatsApp Kak Piko layan je. Kak Piko balas je kan. Kak Piko layan je. Kan. Banyak dah Kak Piko ni kan. Ada yang tanya pasal macam mana Kak Piko kahwin dengan orang yang tak ada apa-apa, kahwin dengan foreigner kan. Kak Piko balas je. Ada yang tanya Piko, tanya je apa-apa, Piko akan jawab kan. Macam tu. Sebab Piko faham perasaan kita nak tahu. Perasaan tu kita nak tahu, tapi kita tahu nak tanya siapa. Sebab tu lah kita pilih macam tu. Macam contoh, korang pilih Piko. So, Piko akan hargai dia dan Piko akan jawab kan. Macam tu. Sebabnya kan Kak Piko dulu waktu Kak Piko kecil-kecil, ini Kak Piko bukanlah nak cakap apa-apa, tapi inilah yang menjadikan diri Kak Piko. Sebab dulu kan Kak Piko kecil-kecil, Kak Piko sebenarnya tak suka nak cerita sebab dia melibatkan orang terdekat, orang yang kita sayang kan. Keramat hidup. Tapi ujian Kak Piko semua dekat dengan orang yang dekat-dekat dengan Piko. So Kak Piko ni bukan jenis yang berkawan sangat. So ujian dia dekat dengan keluarga rapat lah. Kita ni kan, Allah akan uji kita dengan keluarga, adik-beradik. Kalau tak dengan adik-beradik, dengan saudara mara. Kalau tak dengan saudara mara, dengan ipar duai. Kalau tak dengan ipar duai, kawan-kawan sekolah. Kalau tak dengan kawan sekolah, dengan kawan kerja. Kalau tak dengan kawan kerja, dengan pasangan. Dia tetap akan ada orang yang Allah datangkan untuk uji kita, untuk memberi ketidakselesaan pada kita. Dia tetap akan ada. Sebenarnya tak kisah pun siapa orang tu, sebenarnya dia dari Allah kan. Kan. Waktu Kak Piko kecil-kecil, memang Kak Piko diuji dengan orang yang terdapat. Kak Piko adalah mak ayah Piko lah kan. Waktu mak ayah tu, waktu dulu Kak Piko, kita kan budak-budak nak tanya kan. Nak tanya, kalau bila nak tanya tu, sebab dia orang sibuk kan. Of course, yelah biasalah. Orang sibuk ni selalunya, orang yang sibuk dia tak sempat nak jawab kan soalan kita. Jadi dia ambil jalan cepat, dia kata jangan tanya. Jangan tanya. Kadang-kadang tu kalau macam kadang-kadang kita tanya something kan, kata ada duit? Tak ada duit, jangan tanya. Kan, padahal kita nak tahu je kan, nak tahu je. Kan. Itulah sebab itulah Kak Piko, kalau macam anak-anak Kak Piko nak tanya ke apa kan, Kak Piko akan jawab kan. Jawab supaya clear, supaya dia jelas. Kan. Jangan biarkan dia stuck kat situ kan. Jangan biarkan dia stuck kat situ. Sebab tu kalau siapa yang tanya Kak Piko, walaupun Kak Piko tak kenal ke, scammers ke apa kan, Kak Piko jawab je sejujur seikhlas hati Kak Piko kan. Sebab kita tak tahu kan yang mana yang Allah pandang, yang mana yang Allah nilai. Macam tu lah.
Macam tu lah. Kan. Tapi itulah kadang-kadang kalau macam kalau dah sibuk sangat tu memang ada jugalah soalan yang Kak Biko tak terjawab, kadang tak perasan kan. Tapi yang penting Kak Biko layan lah WhatsApp. Siapa-siapa pun yang WhatsApp Kak Biko layan. Macam tu lah. Tapi yang lagi best, kalau nak lagi rapat dengan Kak Biko, kalau nak Kak Biko sentiasa support korang, bagi semangat kat korang, kita kena buat bisnes yang sama. Kalau bisnes tu lain, Kak Biko susah nak support sebab foundernya lain, leadernya lain. Kita nak menyembang pun macam lain, jauh kan. Macam itik dengan ayam lah menyembang kan, lain. Dia punya tu lain. Jadi tak dapat nak rapat sangat. Kan. Tapi kalau kita sama, senang. Nak sembang ke nak apa, senang kan. Lebih dekat kan. Lebih macam, yelah sama. Dia sama. Itulah. Kena join dengan Kak Biko bisnes. Kan. Kalau kawan macam gitu je, Kak Biko akan macam gitu je lah. Sebab motif kita adalah untuk kita jana pendapatan sambil hidup gembira dan bahagia kan. So macam tu lah. Kena buat bisnes dengan Kak Biko, barulah korang akan dapat rasa rapat tu dengan Kak Biko. Baru korang dapat ilmu tu lebih banyak, lebih meluas. Kak Biko akan bagi semangat, akan bagi akan sama-sama ni lah kan. Kan. Kalau yang lain, sebab ramai je yang approach Kak Biko kan nak belajar bisnes, tapi dia tak nak buat bisnes sama dengan Kak Biko. Macam mana Kak Biko nak ajar kan? Dia kena yang sama. Bila yang sama, baru senang Kak Biko nak ajar. Sebab ada juga macam jiran-jiran Kak Biko tanya macam mana Kak Biko buat bisnes apa semua. Kak Biko dah ajar, tapi at the end tak fulfill sangat dia punya ni kan. Sebab of course lah, sebab Kak Biko tahu sebenarnya dia nak sama-sama menyertai, sama-sama kita togetherness kan. Kalau nak togetherness, kenalah bisnes yang sama kan. Kalau bisnes yang sama baru boleh togetherness. Kalau bisnes lain dia tak boleh nak togetherness. Sebab dia lain dia punya isu, lain dia punya macam banyak lain kan. Macam gitulah. Macam gitu. Okay. Itulah. Siapa yang nak rapat dengan Kak Biko, yang nak bersemangat setiap hari macam Kak Biko, kena join bisnes sama dengan Kak Biko kan. Kena join bisnes sama Kak Biko. Tapi kalau korang nak tanya apa-apa, Kak Biko layan je. Kalau korang nak tanya apa-apa kan, yang tak faham, yang nak tahu, memang Kak Biko layan je. Nanti Kak Biko kena tunjuk. Kak Biko ada beberapa orang yang Kak Biko layan dia. Kak Biko jawab je kan. Ditanya pasal Kak Biko macam mana kan Kak Biko boleh kahwin dengan orang yang tak ada apa-apa, yang orang asing, apa prosedur. Kak Biko jawab je kan. Macam itu. Tapi yang paling penting sekarang ni lockdown kan. Kalau kita tak tahu nak buat apa, kita kena belajar. Kita kena join mana-mana group yang meriah, yang happy kan, untuk menaikkan semangat kita, untuk kita jadi orang yang happy balik. Bahagia ni kita yang pilih. Gembira pun kita yang pilih. Sebagai contoh, contohnya lah, contoh dari Kak Biko ni contoh je contohnya macam Kak Biko tak gembira dengan ketua yang lead Kak Biko. Kak Biko keluar je sebab gembira tu kita yang pilih kan. Kita nak gembira kan. Kalau dah kita tak gembira kat situ, buat apa nak duduk lama kat situ kan. Kan. Walaupun kita dah bagi peluang kan, dan bagi peluang, kita tetap tak gembira, keluar je. Macam tu kan. Sebab hidup ni penuh dengan misteri, penuh dengan kejutan, penuh dengan keajaiban. Kita jangan takut untuk move. Jangan takut untuk bergerak. Jangan takut untuk berpindah. Sebab Allah tu sangat baik. Allah sentiasa bagi yang terbaik untuk kita. Allah sentiasa bagi untuk kita gembira. Allah sentiasa gembirakan kita. Allah tu sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Antara contohnya kan, banyak berlaku dalam hidup Kak Biko. Kak Biko waktu kecil-kecil kan, kalau Kak Biko tak gembira kan, mak ayah Kak Biko lari. Kak Biko lari
lari tu tapi tak adalah lost contact terus. Kita masih ingat kita ni anak kan. Kita masih ingat kita kena berbakti dengan mak ayah. Kak Biko lari, Kak Biko pergi sekolah lain kan. Kak Biko cakap dengan mak, Kak Biko tak nak sekolah dekat dengan mak Kak Biko lagi kan. Lepas tu Biko pergilah sekolah Pahang. And then Alhamdulillah dekat situ Biko jumpa kawan yang sangat baik, yang sangat bonding kita macam ni kan. Walaupun dia pindah setiap bulan hantar surat. Kan. Walaupun pindah setiap bulan hantar surat. Waktu Kak Biko ni kan banyak ke masa untuk Kak Biko bercerita. Dah tak banyak dah. Kak Biko ni kawan Kak Biko dalam satu masa seorang dua orang je tu. Paling ramai 3 orang je. Paling ramai 3 orang satu masa. Tahun pertama Kak Biko ada rapat dengan seorang kawan Biko ni dari sekali dia duduk kat Terengganu. Lepas tu tahun kedua Kak Biko ini kat sekolah Pahang lah kan. Kak Biko lari dari rumah Kak Biko. And then Kak Biko sekolah kat Pahang. Tahun pertama Kak Biko dapat kawan rapat Kak Biko. Itu pun bulan 10 baru dia masuk. Waktu tu tapi memang Kak Biko rapat lah. Kak Biko belajar banyak benda dengan dia. Kak Biko belajar cara nak bergaul dengan senior-senior. Sebab dia sangat pandai bergaul. Kak Biko belajar cara jadi gegel. Sebab dulu Kak Biko tak gegel sangat. Dulu Kak Biko boyish kan. Kak Biko belajar dengan dia cara jadi gegel. Memang kalau orang tengok, orang kata korang ni macam langit dan bumi lah. Macam mana korang boleh kawan kan. Macam tu. Macam mana korang ni boleh berkawan lah kan. Itulah Kak Biko belajar dengan dia. Banyak sangat Kak Biko belajar dengan dia. Nama dia Nurul Balkis. Kan. Nama dia Nurul Balkis. Dia duduk kat Terengganu sekarang. Dia sangat banyak gila Kak Biko belajar dengan dia. Belajar bergaul. Antara benda yang Kak Biko terharu dan touching sangat ni kan, dia keep on introduce Kak Biko dekat kawan dia, dekat senior-senior. Itu membuatkan Kak Biko rasa macam rasa terharu gila. Macam dia bila dia jumpa kawan, macam dia dah pindah pun kan. Dia pindah waktu dia form 2 dia dah pindah. Kak Biko sempat setahun. Tahun tu je lah. Tu pun tak sampai setahun. 2 tahun ke? Form 2 ada lagi. Form 2 ada lagi. Form 2 dia ada lagi. Setahun berapa bulan lah. Sebab dia masuk bulan 10 kan waktu tu. Masuk ujung-ujung. Waktu bila dia dah pindah pun kan kita orang ni kalau sekolah Pahang, kalau dulu kan, kalau sampai sekolah Pahang dia tahulah kan. Kan kita sekolah Pahang ni dia akan ada satu event yang mengumpulkan balik sekolah-sekolah. Kan. Sebab dia pindah dia jadi ke Lipis, Biko kat Raub. Bila dia dah pindah tu, kan kita akan ada masuk satu program, Biko tak ingat apa, masih super. Majlis sukan, apa pun dah kan. Tapi dia menggabungkan balik sekolah-sekolah kan. Waktu masih super tu kan, kita selalu jumpa kat masih super lah. Masih super, waktu tu kan dia dah pindah. Tapi kan dia bawa Biko pergi jumpa ustaz-ustaz dia, cikgu-cikgu dia, kawan-kawan dia, sini dia cakap, ini kawan baik saya, nama dia Afika. Ini kawan baik saya, nama dia Afika. Ini kawan baik saya, nama dia. Aku terharu sangat. Memang Biko jumpa kawan-kawan yang semua taraf malaikat aku rasa. Kawan-kawan Biko semua malaikat dunia. Walaupun dia dah pindah kan, dia bila jumpa tu dia keep on introduce. Ini kawan baik saya tau, nama dia Afika. Ini kawan baik saya, nama dia Afika. Ini kawan baik saya. Lepas tu waktu form 2 Biko berkawan dengan dia. Dan kawan baik Biko yang Biko selalu cerita yang Biko memang spiritually dekat gila, nama dia Najihah. So ada 2 kawan baik Biko. Waktu form 2 Biko ada 2 orang kawan baik. Sebenarnya lagi seorang Hatrah. Tapi waktu tu Hatrah, sebab dia kalau bertiga ni dia akan macam mana, sebab kita dah jadi berempat kan. So dia macam terpecah. So Biko macam more kepada dengan Jiha ni, yang Balkis ni lebih kepada dengan tu kan. Dia macam terpecah macam tu. Tapi still rapat. Yang waktu form 2 ni lah ni memang kita rapat lah kan. So ada 3 kan. Ada 3. Lepas tu waktu naik form 3 yang Balkis ni pindah. Naik form 3 Balkis pindah. So tinggallah Biko,
Waktu ni kita Piko rapat dengan Najihah dengan Nadrah. Kita rapat bertiga kan, Nadrah. Yang waktu tahun ni lah kita orang diuji, kita orang cuba nak tolong kawan kita orang yang cuba nak merokok, wanita kan, girl. Cuba nak merokok. Kita orang macam kita kan tahu merokok ni, ini dari perspektif Piko lah kan. Kalau lelaki tu melantak korang lah, mana nak fikir. Ini kan dari perspektif Piko kalau untuk wanita kan. Sebab kita tahu benda ni akan mengakibatkan ketagihan kan. Kita dah cakap dah, kau janganlah ni kan. Lepas tu dia kata dia nak cuba je. Okay, lantak korang nak cuba kan. Lepas tu semakin hari semakin banyak pula kan. Apa benda cuba, mana ada banyak. Cuba satu je. Lepas tu kita orang macam kesian lah kan. Sebab dia tak nak dengar kan. Macam dah nampak, dah nak ketagih tu dah ada. Lepas tu kita orang pun pergilah jumpa warden. Kita orang jumpa warden elok-elok baik-baik kan. Dia cakap tolong nasihat dia. Dia ni tengah ada isu sebenarnya. Mak ayah dia tengah dalam proses nak bercerai macam tu lah. Kan ada isu nak kahwin lain macam tu lah. Tolong nasihat elok-elok lah kan. Kita bincang dengan warden elok-elok. Lepas tu tak tahu entah siapa, entah yang report, tiba-tiba jadi batu api bagai kan. Lepas tu ada satu malam tu macam kena ambush. Lepas tu dia kena tangkap. And lepas tu semua orang salahkan kita orang. Lepas tu satu sekolah seramai 315 orang pulaukan kita orang. Sebab kita orang punca dia kena tangkap dan kena gantung sekolah. Agak pelik lah. Orang yang cuba nak banteras yang kena pulau. Bukannya si yang tu yang kena pulau. Yang kena banteras yang kena pulau. Lepas tu kita orang bertiga dipulaukan. Ada sampai satu tahap tu ada senior sampai nak pulangkan Al-Quran. Kawan Piko ni kan, Najihah, sampai nak pulangkan Al-Quran kan. Lepas tu dia kata, ini Al-Quran kot, takkanlah sampai pahala pun tak sanggup nak bagi dekat aku kan. Sebab kes ni kan, sampai tahap macam tu. Takkanlah, sebab kan kita faham Al-Quran, kalau orang bagi kan, kalau barang yang kita bagi, kalau orang sentiasa pakai, pahala tu mengalir. Sampai tak nak mengalirkan pahala ni, Al-Quran tu sanggup dipulang balik kan. Walaupun dulu dia adalah hadiah, sanggup nak pulang balik kan. Tapi lantaklah 2 minggu ke seminggu berlalu dengan pantas, Alhamdulillah. Bila kawan tu balik, masuk sekolah balik, dia okey je dengan kita orang. Sebab dia dah tahu kita buat cara baik kan. Kita bukannya anti, kita jadi anti, jadi benci ke apa semua. Tak, kita memang niat kita nak tolong dia jangan ketagih kan. Lepas tu kan bila dia balik kan, dia kata, weh terima kasih lah weh. Kalau bukan sebab korang, mesti aku dah ketagih kan. Macam tu dia cakap kan. Dia yang terima kasih, orang lain dah pulau kan. Aduh, kau tak boleh lupa lah, lucu. Kau rasa lucu gila. Lepas tu dia yang terima kasih kan. Lepas tu bila dia dah okey kan, semua orang okey kan. Macam semua orang macam nak bela dia, padahal dia okey je kan. Macam taklah. Tapi tu adalah ujian dari Allah. Lucu, kau tak boleh lupa. Tu event yang besar jugalah. Lepas tu waktu form 3, lepas tu lah event yang sangat terkesan dengan Piko, kita punya persahabatan ni. Lepas tu waktu form 4, kawan kat Piko ni dua-dua pindah. Nadrah dengan Najah dua-dua pindah. Dua-dua pindah and lonely lah guys tu kat Piko. Tapi walaupun dia pindah, setiap bulan dia hantar surat. Surat tu 10 helai. Sebab setiap hari dia tulis. Lepas tu dia ajak kawan-kawan dia pula tulis kan. Dia ajak kawan-kawan dia tulis. Tapi semua dah tak ada dah. Sebab itulah, Allah dah buangkan memori kat Piko kan. Allah dah buangkan memori kat Piko. Benda-benda yang kat Piko sayang semua Allah dah tarik kan. Jangan sayang dunia. Jangan sayang dunia kan. Jangan sayang dunia. Lepas tu kan, sekali dia hantar 10 muka surat. Dia suruh kawan-kawan dia tulis sekali. Kawan-kawan dia pun tulis pasal Piko. Tiba-tiba kawan-kawan dia kenal Piko. Tiba-tiba kan. Lepas tu Piko tak tahu nak balas apa dekat kawan-kawan dia.
Boleh bayang tak friendship kita orang ni? Betapa rapatnya kita orang ni. Sampai macam tu sekali kan. Kawan-kawan Kak Biko dia akan introduce dekat kawan-kawan dia yang lain. Lepas tu form 4 Biko Lone Ranger. Tu adalah Biko berkawan lah dengan ada Lone Ranger seorang ni lagi kan. Kesian dekat dia. Kawan lah dengan dia kan. Lepas tu form 5 tu pun dah sekolah. Form 5 ni alhamdulillah Allah kurniakan Biko kawan satu sekolah semua sangat best, sangat happening. Ketua dia semua best. Hari-hari ketawa je dalam kelas kan. Ketawa dan belajar. Kalau tak belajar ketawa. Kalau tak ketawa belajar. Kan macam tu. Memang sangat best happening. Lepas tu alhamdulillah, lepas tu masuk college matrikulasi Johor pun happy sangat kan. Lepas SPM Biko kerja pun happy. Lepas tu masuk college matrikulasi Johor happy. Masuk dekat U, okay, the time has come. Okay, ujian balik. Itulah. Hidup ni ada masa Allah bagi happy, ada masa Allah bagi yang penting sentiasa cari Allah. Tapi apa yang bestnya bila kita buat bersama-sama. Bila kita buat sama-sama baru kita rasa, baru bonding kita tu lagi kuat kan. Macam kita sama-sama kena pulau, baru bonding kita kuat. Kita sama-sama susah nak dapat sales, baru bonding kita kuat. Kita sama-sama kena hina, kena maki, baru bonding kita kuat. Macam tu lah kan. Waktu Biko tentera, macam tu lah kan. Kita sama-sama kena punishment, baru bonding kita kuat. Kalau tak ada benda-benda macam tu, dia tak kuat. Dia longgar, dia loose ni. Bila kita sama-sama melalui fasa-fasa yang struggle, yang susah, barulah bonding kita kuat. Kan. Kalau tak kuat lah. Macam tu. Memang kena join dengan Kak Biko, baru boleh rasa macam mana nak bonding tu nak kuat. Satu dah. Alhamdulillah sempat Biko cerita. Alhamdulillah sempat cerita. Macam tu lah. Dah habis dah. Pukul 1 dah. Okay, itu saja daripada Kak Biko. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain perkongsian. Kalau berminat nak join bisnes dengan Kak Biko, boleh klik link ni. Nombor telefon Kak Biko ada juga dekat Kak Biko punya caption. Kan, nombor Kak Biko 011-1179-1688. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga negara. Oh, sedap semalam. Aku suka dengar intonasi. Tapi aku tak reti lah. Aku cuba-cuba je lah. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga tim kita. Kita jaga kita. Okay? Sekejap. Kak Biko tengah nak delete ni sebenarnya. Kak Biko nak bagi link nombor telefon Kak Biko. Okay, itu saja daripada Kak Biko. Kita jumpa lagi di lain perkongsian. Sekejap. Tengah delete ni, sekejap. Tengah delete. Okay, ni nombor telefon Kak Biko tau. Boleh klik link. Kalau siapa yang nak struggle sama-sama, susah senang sama-sama kan, ada geng, jom Kak Biko bantu adik-adik untuk hidup berani, bahagia dan ceria. Hidup kena happy-happy, hidup perlu diteruskan. Kita jaga kita, jom. Itu saja dari Kak Biko. Kak Biko tutup dengan ucapan terima kasih pelbagai bahasa. Terimalah dari Kak Biko. Terima kasih. Thank you. Share. Nandre. Gracias. Kamsahamnida. Arigato. Hai.
sarang Okey, itu saja dari Kak Biko. Mohon maaf atas semua kekurangan. Yang baik itu semua dari Allah, yang buruk itu dari Kak Biko sendiri. Kita saling mengingati, doakan Kak Biko. Kita jumpa lagi di live perkongsian insya-Allah. Dadah. Annyeonghaseyo.